تحية ومباركة وتحية من عند الله. السلام عليكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين وأولياء والصالحين ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبنوره تتم الهدايات وبعزته تتم الكمالات. نحمده هو ونستعينه ونستهديه هو ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ويسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, namanya yang berbahagia Fadil Tuan Imam Bilal yang bertugas Nazir Masjid Hasanah masih belum lagi kembali daripada luar negara. Seterusnya ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hasanah yang hadir. Seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan, puan-puan hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, duyufar rahman, tetamu Allah yang didoakan al-khair, kebaikan, as-salamah, kesejahteraan, al-yusru, kemudahan, al-afiyah, kesihatan fi dunia ila al-akhirah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah,
kita dapat lagi bertemu dan berhimpun. Dan sesungguhnya perhimpunan berkumpulan kita pada pagi ini insya-Allah bukanlah perhimpunan dan perkumpulan yang terakhir. Dan beginilah tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah dirahmati oleh Allah, lifestyle orang-orang soleh. Mereka berhimpun di tempat yang baik. Bersama-sama mereka dalam perhimpunan itu orang-orang soleh, solihun, ataupun orang-orang solehin. Ini bertepatan dengan suatu doa yang dirakamkan Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi Allah Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83. Al-ayah 83 min suratil Syu'ara. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wahai Tuhan, Ya Allah, wahai Tuhanku, apalah kiranya Engkau kurniakan, Engkau anugerahkan limpahan kurniaan anugerahmu jua kepada aku hidup di dunia ini, mengiringi kehidupan dunia sementaraku ini dengan ilmu, hikmah, kebijaksanaan dan kebijaksinian. Bijaksana, bijaksini. Wa alhiqni bis salihin. Di dunia kita ada hikmah, kebijaksanaan, pandai mengurus, pandai memimpin, memimpin keluarga, memimpin diri keluarga, memimpin adik-beradik, tuan-tuan di karya, di negeri dan negara. Wahai ayah, wahai suami, pandai kamu, bagus kamu, cerdik kamu dalam membuat keputusan. Ada banyak pilihan nak kena buat keputusan. Suami, ayah, keputusan kita mesyuarat, keputusan kita sembahyang sunat istikharah, keputusan kita tak tergesa-gesa, keputusan kita buat bukan dalam keadaan marah, istijal. Hidup di dunia ini dengan jamaah, alaikum bil jamaah wal ammah wal masjid. Hidup jangan duduk seorang-seorang. Wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, dunia yang sementara ini, wahai Allah, Nabi Allah Ibrahim sedar, dunia yang sementara ini akan ditamatkan dengan kematian, kiamat kecil. Kita akan berpindah kepada alam barzakh. Wa alhiqni, ya Allah, jejakkan aku. Nanti duduk di alam akhirat bermula dengan alam barzakh, wahai Allah, bisalihin, bersama dengan orang-orang salih. Sunnah bagi kita tuan-tuan, tatkala melalui kawasan perkuburan, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera wahai penghuni kubur. Antumus sabiqun. Ini bahasa budak-budak muda tuan. Korang. Tengok dalam live budak-budak muda ni bahasa tuan. Engkorang wahai ahli kubur telah mendahului kami. Kami wa nahnu lahikun. Wa alhiqni lahikun. Doa Nabi Allah Ibrahim, nanti Allah engkau jejakkan aku bersama dengan orang yang telah mendahului aku di alam barzakh. Apa dia? Bis salihin.
Wa nahnu lahikun, wahai penghuni kubur, kami akan jejak kasih, kami akan mengikut langkah kami. Nabi Allah Ibrahim sedar dunia ini sementara, nanti kita masuk di alam barzah. Nabi Allah Ibrahim teringat senior-senior dia dalam perjawatan Rasul. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Adam, Abul Bashar, para Rasul sebelum daripada Nabi Allah Ibrahim. Nanti bila meninggal, nak masuk dengan kelompok orang-orang soleh. Bukankah tuan-tuan, kalau hari ini, bahkan beberapa masa sebelum ini, kita mendapat maklumat ada orang meninggal di kalangan saudara mara kita. Selain mengucapkan al-istirja', qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un, apa kita sebut? Semoga roh almarhum ditempatkan Allah, digolongkan Allah bersama salihin. Kawan kita meninggal, saudara kita meninggal, sedang dimandikan, sedang dikafankan, sedang diusung menuju ke kuburan. Kita berdoa, semoga almarhum arwah ditempatkan Allah, digolongkan Allah nanti di lubangan kubur bersama dengan kelompok golongan orang-orang saleh. Oleh sebab tuan-tuan, saya mewakili diri saya tidak membeli AJK surau, AJK masjid. Mengucapkan tahniah tuan-tuan. Hari ni hari cuti, ramai-ramai umat di luar sana tuan-tuan. Mereka ada pilihan nak mari masjid, mereka nak ada pilihan sembahyang di rumah. Mereka ada pilihan sembahyang lewat, mereka ada pilihan untuk bangun awal. Ramai-ramai ni tuan-tuan, perempuan sekalian jemaah dipilih oleh Allah SWT. Hidayah, taufik dan hidayah bersama-sama dalam majlis kita solat subuh berjemaah, kemudian kita duduk dalam majlis zikir, majlis tausiah, tazkirah, insya-Allah. Jadi tajuk tazkirah kita pada pagi ini tuan, kuliah kita ringkas kita insya-Allah, bersiap ke akhirat. Bersiap menuju akhirat. Itu tuan sekalian jemaah rahmatillah Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Suratul Hasyr al-ayah 18 hingga 20. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan bagi dirimu apa yang telah kamu siapkan, isti'dad untuk bertemu hari esok, hari kiamat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, khabir, Maha berpengalaman kepada apa yang sedang telah kamu lakukan. Dan jangan sekali-kali kamu, wahai orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Nanti Allah akan lupa ke atas kamu. Mereka lah orang-orang fasik, dan sesungguhnya tidak sama kedudukan penghuni neraka dan penghuni syurga.
Sesungguhnya penghuni syurga itulah golongan orang-orang yang percaya. Ya tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah SWT, surah Al-Hash ayat 18 hingga 20. Tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah SWT, hakikatnya tuan-tuan, kita semua yang ada di dalam masjid ni tuan, muka tak malu tuan-tuan, muka kita ni muka bakal jenazah. Kalau tuan-tuan pergi ke kenduri, ialah biasalah kita pergi kenduri yang ramai orang waktu tengah hari tuan-tuan, kita akan beratur. Kadang bila beratur sepanjang lagi tuan, buka handphone, tengok apa tuan-tuan, tengoklah dekat handphone kita tu, tiba-tiba orang tepuk belakang, tuan, cik, haji, ambil nasi. Tadi dah punya panjang tuan-tuan ni, lambat lagi tu buka handphone. Itulah gambaran tuan-tuan, bahawa setiap hari kita mendengar berita kematian, berita di kalangan ahli keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita dalam grup, yang meninggal maknya, ayahnya, adiknya, yang meninggal kerana kawan kita sendiri tuan-tuan. Dan ingat, akan sampai masanya tuan-tuan, masa kita akan tiba. Wa likulli syai'in ajal, bagi setiap sesuatu urusan itu ada tempohnya. Hanya hari ni tuan, orang terjemah kalimat ajal ini tuan, kematian. Ajal dalam bahasa namanya tempoh. Kita hidup atas muka bumi ni tuan-tuan, kita semua memiliki duration, ajal, tempoh. Ada satu isyarat daripada lidah Nabi SAW yang mulia. Nabi SAW menyebutkan, a'marul ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi SAW, julak tempohnya antara 60 hingga 70 tahun. Kita bicara tentang umur tuan-tuan ni, 60-70. Sayyidina An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Syafi'ul Musyaffa', Sayyidus Salihin, Sayyidul Mursalin. Nabi kita tuan umurnya berapa? Yang taqi ila Rafi'il A'la 63. Julatnya 60-70 lah, 63. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu 63. Ada julat tuan. Jadi kita yang dalam tempoh ni tuan, siap-siagalah. Dalam masjid kita ni ada yang 60-70. Saya baru 50 ustaz, kok bulan lagi, nanti dulu. Tuan. Itu ulama menyebutkan julat. Ada lebih awal lagi. Contoh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan tuan adalah rahim menyebutkan dia meninggal umurnya tuan 45 tahun. Dan mati dibunuh. Adiknya Sayyidina Husain umur 50-an. Maknanya tuan-tuan sedang jemaah Allah SWT, umur kematian tidak ada berkait langsung hakikatnya dengan angka umur ataupun status kesihatan. Dulu tuan-tuan, saya ada seorang sahabat kejiranan saya tuan-tuan, dia sparring partner dengan Datuk Lee Chong Wei. Tuan-tuan ni sukan yang paling ekstrim untuk pengetahuan tuan-tuan, sukan yang paling berbahaya ialah sukan badminton. Tuan-tuan yang tidak ada stretching yang cukup, jangan main. Dan ramai kawan-kawan kita, ramai tuan-tuan banyak yang meninggal kerana makan tak jaga, main badminton meninggal. Tuan sukan badminton agak ekstrim. So bukan agak ekstrim, memang ekstrim. Tuan sahabat saya tuan, memang dia main dengan Lee Chong Wei, partner dengan dia, meninggal dia 10 tahun tuan. Tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah SWT ni tak kira orang yang fit, orang tidak kira. Maka tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah SWT, maka apakah persiapan yang pertama tuan-tuan? Persiapan yang pertama merujuk kepada surah Al-Hashr ayat 18. Yang pertama ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah olehmu wahai orang-orang
beriman, dia lelaki ataupun wanita, apa dia? Dengan bekalan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang paling dekat tuan-tuan datang ke masjid. Ada sahabat kita buat nota tuan-tuan datang ke masjid ni, lepas ni tuan balik pas sarapan pagi, hampir 30 ke 40 amalan sunnah tuan-tuan buat. Yang tak datang masjid tak dapat. Dia dapat sembahyang. Kan? Datang hampir 30 sampai 40 tuan. Berjalan ke masjid, subhanallah, membaca doa cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi aidi nura wa fi arjuli nura wa fi badani wa jasadi nura. Ya Allah, kurniakan kepadaku hatiku cahaya, kepada tangan dan kakiku cahaya, kepada badan dan jasadku cahaya, depan belakang kiri kanan cahaya. Allahumma a'tini nura, ya Allah, kurniakan kepadaku cahaya, ya Allah. Itu doa jalan kepada masjid, naik kereta ke naik motor. Allahu akbar. Main sunat tahiyatul masjid, yang awal tadi semai sunat tahajud, main sunat witir, main sunat fajar, Allah, main subuh berjemaah, aminkan doa, berzikir, bertahlilan, bertasbihan. Tuan-tuan, jangan lupa duduk beriktikaf dalam masjid. Satu, yang kedua, jangan lupa duduk niat bermajlisan, duduk dalam majlis orang-orang soleh, duduk dalam majlis zikir. Tuan-tuan ni, majlis zikir. Ini bukan majlis ilmu, tuan. Kalau majlis ilmu dia ada kitab. Ini majlis peringatan tazkirah tuan ni. Jadi tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan, kalau betul-betul how serious we are kepada persiapan akhirat, di mana bekalan takwa kita kepada Allah? Inilah bekalan takwa kita. Mari mengimarahkan rumah masjid, duduk dalam majlis zikir, duduk dalam majlis ilmu. Jadual Masjid Asana ada pengajian kitab Tauhid Durus Samin, pengajian kitab Tasawuf Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Abdul Muqtadir Al-Mandili. Itu majlis ilmu. Tuan-tuan ni datang dulu dalam majlis-majlis yang majlis maulid, majlis selawat. Ini bekal kita tuan. Maka apakah yang dimaksudkan dengan takwa tuan-tuan? Takwa ni kata Imam Abdul Al-Haddad dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Takwa ni ta, qaf, waw, ya maksurah, ya tak ada titik tu. Apa dia? Ianya merupakan satu-satunya wasiat Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya al-wahid, satu-satunya wasiat Allah. Wasiat Allah tidak ada dua dan tiga, wasiat Allah satu je. Lil awwalina wal akhirin, untuk orang-orang dulu, untuk Nabi Allah Adam, untuk anak-anaknya Habil, Khabil dan adik-beradiknya, untuk kaum Nabi Allah Nuh, kaum Nabi Allah Ibrahim, untuk orang-orang dulu dan untuk orang-orang kemudian sampainya berlaku kiamat, tidak pernah berubah. Tuan. Jadi takwa ni tuan adalah wasiat yang hebat, wasiat yang agung. Hari ni hari Ahad, 2 hari lepas tuan-tuan datang sembahyang Jumaat. Khutbah pertama, khutbah kedua, rukunnya mengingatkan takwa. Ada masjid tak jauh dekat kita tuan, diumumkan kena sembahyang Zuhur balik. Sembahyang Zuhur pula, sembahyang Jumaat batas, sembahyang Zuhur. Siapa yang sembahyang dekat masjid tersebut, sebab kita ikutlah tuan tak terlupa menyebut tentang takwa, kesan dia tu. Berlaku gerhana matahari, sembahyang sunat gerhana, sembahyang raya, apa pun sembahyang tuan, sembahyang gerhana, ingatkan takwa, kebesaran Allah di langit, keagungan kehebatan kerajaan Allah SWT di langit. Sembahyang raya takwa, sembahyang gerhana takwa, bulan ataupun matahari takwa. Takwa ini adalah al-imtithal li awamirillahi azza wa jal, iaitu mengikut segala titah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ma'a istish'ar li azamatillah, dengan memasukkan kebesaran Allah. Kita buat contoh dekat. Macam tuan-tuan ni hadir dalam majlis zikir pagi ni.
Tuan-tuan kaki kuliah, tuan-tuan mahu masjid, tuan-tuan datang masjid ni relax kan. Tak dapat lagi tuan-tuan. Tuan-tuan kena ada istisyar, memasukkan rasa kebesaran Allah. Duduk dekat majlis ilmu, majlis zikir tuan, tak sama duduk dekat dataran Merdeka. Tak sama macam duduk dekat pantai mana dekat dengan tempat kita ni, Pantai Murid. Dia ada adab dia. Dia ada go into detail, dia ada adab dia, ada khusyuknya, ada fokusnya, ada tadi niat tadi tuan. Dia ada, sebab kita sedang mengambil, menarik barakah rahmat daripada Allah SWT, sawaban kita sedang mengumpul pahala takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu disebutkan tadi tuan, takwa kepada masukkan kebesaran agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi kita sembahyang subuh, dan kita sembahyang, cuba cek balik tadi kita sembahyang, tadi kita ingat apa? Dan sembahyang tu dia tak khusyuk, ingat macam-macam ingat ni tuan. Saudara kita yang pergi haji, bila hari dia nak balik wah sekarang dah habis dah ni, dah hari tasyrik ni, akhir ni, kita hari ni semalam dah habis dah dia orang. Kan? Macam-macam dalam kepala ni. Macam-macam la ilallah. Dah rukuk dah. Itulah kita tuan. Ibadah kita. Jadi dalam melakukan proses imtithali awamirillah, kita mesti ada istisyar li azamatillah, memasukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Cek balik tuan. 1001 perintah arahan suruhan Allah SWT, suruhan Nabi SAW, kita buat dengan rasa syuur, ada feel. Kita melakukan ibadah ni khusyuk, khuduk, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama kita kena meninggalkan ijtinab nawahi, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak mencuri ustaz, alhamdulillah. Pasal memang keluarga saya latih saya tak mencuri. Memang mencuri ni jelek. Curi. Tuan. Dia bukan masalah kebiasaan. Kita kena meninggalkan larangan Allah SWT, mencuri, merompak, mengata, buat perkara menzalimi dengan memasukkan rasa kegerunan dan takut kepada balak dan musibah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak buat dosa, tak buat maksiat, takut balak dan musibah daripada Allah SWT, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dimasukkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT. Ini dia sebut tuan, ada Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dan disebut wal tanzur, dan Quran sebut dan lihat apa yang telah kamu sediakan kepada apa yang akan kamu lakukan pada hari esok, lighadin, nama tafsirnya bukan, iaitu hari kiamat. Kiamat terbagi kepada dua. Kita dikiamatkan, namanya kiamat kecil, kita mati. Ini disebutkan tuan 60-70 tahun ataupun lebih awal, ataupun dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang ayat seterusnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah 2 kali tuan-tuan. Ini kaedah Qurani tuan-tuan. Allah SWT kalau mengulangi perkara itu sebanyak lebih daripada sekali, litakyid, untuk menguatkan, menggambarkan kepentingan, keutamaan, afdaliyah, besarnya, agungnya urusan itu. Urusan apa? Urusan takwa. Adapun Aimatul Mufassirin lain menyebutkan, maksudnya wattaqullah kali yang kedua tuan, takwa yang pertama ialah bertaubat kepada Allah SWT di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan yang kedua, takwa yang kedua ni ialah ada kemungkinan kita akan mengulangi dosa maksiat yang kita lakukan, maka kita senantiasa berhati-hati. Takwa ni waqa, dalam keadaan berhati-hati. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah SWT itu maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Jadi tuan-tuan, senajan matilah Allah, kehidupan yang sedang kita lalui ini tuan-tuan adalah suatu perjalanan yang panjang. Ulama menyebutkan tuan-tuan, dulu kita duduk di alam ruh, alam arwah, kita duduk 1000 tahun. Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan yang suka jenis, suka pergi sana, pergi sini, yalah pergi sana, pergi sini, benda-benda baik lah, ziarah, program, kursus,
belajar sampai ke luar negara. Kadang-kadang tuan-tuan jumpa orang, kita rasa macam dekat dengan orang tu. Kita rasa macam dekat. Tuan-tuan upgrade sikit, jangan malu, tanya. Assalamualaikum tuan, Encik, Tuan Haji. Maaf, saya rasa kenal dengan tuan, macam kenal, macam pernah jumpa. Dia pun tengok muka kita atas bawah tuan. Lah saya pun rasa. Tapi saya malu, tuan baguslah, tuan tak malu tegur. Sembang-sembang, bincanglah keluarga atuk nenek kita asal daripada, rupanya sahabat kita seorang ni dia punya keluarga belah-belah pantai timur. Tak ada pun yang mari belah-belah Lembah Kelang ni kecuali dia seorang. Kita pula keluarga kita belah-belah selatan. Kat mana pula kita jumpa? Kan? Ulama kata tuan-tuan, dulu masa kita duduk di alam arwah 1000 tahun dulu, kita duduk jiran setaman dengan dia. Kita pernah duduk dekat dengan dia. Itu kesan tuan. Punyalah di alam arwah tu dia punya pengalaman tu bawa kepada alam dunia 1000 tahun. Di alam arwah tuan-tuan, kita semua mau tak mau lupa diingatkan dengan ayat Allah SWT bahawa kita pernah buat satu perjanjian, iaitu perjanjian qala alastu birabbikum, sekian al-arwah, bukankah aku ini Tuhanmu, Rabb kamu yang aku jadikan kamu, menciptakan kamu? Qalu, seluruh al-arwah telah menjawab, bala syahidna, bahkan wahai Allah, kami bersaksi. Bala, tuan-tuan ni ada asas bahasa Arab. Bala ni tuan, dia level dia macam na'am, bukan macam. Memang level na'am tuan, tapi na'am kuasa dua. Balam ya tadi titik. Bala apa ni? Allah guna perkataan bala. Maknanya seluruh al-arwah, sama ada yang bangsa Cina, India, yang kafir, apapun tuan, atas muka bumi termasuk jin, dulu di alam arwah dulu telah diadakan sesi dan tafsir sebut tuan-tuan, seluruh al-arwah yang dah zahir atas muka bumi, kemudian mati, yang masih lagi hidup ataupun yang akan hidup atas muka bumi ni tuan, duduk di alam arwah telah buat satu perjanjian. Allah menghimpunkan jin dan manusia. Sekalian jin, sekalian manusia, bukankah aku ni Rabb kamu, Tuhan kamu? Maka seluruh al-arwah telah menjawab, bala syahidna, bahkan bala ni terjemahannya bahkan, na'am kuasa dua, bahkan kami bersaksi wahai Allah. Kami bersaksi. Tuan-tuan, alhamdulillah tuan, di Malaysia kita ni mungkin ada tuan-tuan terlibat NGO dia tak fokus dakwah kepada bangsa Melayu. Dia fokus dakwah kepada yang belum Islam ni. Keyakinan tuan, sebab yang bangsa yang belum Islami sebenarnya mereka dah Islam. Ialah zaman arwah dulu kan mereka dah sebut mereka Islam, cuma mereka ni sombong, takabur, ghita'. Jadi didatangkan hujah, didatangkan dalil-dalil, buat perdebatan, akhirnya sebahagian daripada mereka diberikan hidayah masuk Islam, sebahagian lagi masih belum lagi. Maka untuk tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah SWT itu maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Ayat seterusnya, ayat ke-19. Dan jangan kamu menjadi orang-orang yang melupa Allah SWT, maka Allah SWT akan lupa ke atas kamu. Jadi tuan-tuan, di atas muka bumi ini, jadi kita timbul kehidupan kita, perjalanan tuan. Kemudian perjalanan yang kedua, kita masuk alam rahim ibu, 9 bulan 10 hari. Alam yang kedua, alam yang ketiga, kita duduk di alam dunia. Ni sekarang kuliah subuh, tazkirah subuh ni alam dunia. Program korban kita tuan-tuan, alam dunia. Majlis hari raya tuan-tuan, alam dunia. Ni alam dunia. Kita berkeluarga, kita berkahwin, kita jalan sana sini tuan, ni alam dunia. Sebahagian daripada kita yang kita kenal, saudara-saudara kita dah pergi kepada alam barzah. Dan yang belum lagi, yang kelima, yang duduk di alam barzah, termasuk yang hidup atas muka bumi sedang mati, apa dia? Tiupan sangkakala. Semua kita berpindah alam yang kelima, namanya alam akhirah. Belum lagi tuan. Saya pernah musim PKP tuan-tuan, saya mengaji dekat Jendram, ada satu kitab Alamatul Qiyamah.
yang karang kitab ni tuan, lupa lah nama ni. Guru kepada Tok Kanali, tebal, kitab Jawi. Tuan, dikira dan tuan, sebenarnya tuan kiamat dah tak lama tuan ni bukan kita Arab, kita Melayu dah bincang dah. Ambil dalam pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti, dah tak lama dah tuan Ini tahun depan berapa masa lagi tuan? Dah lagi 2 minggu ni kita akan masuk 1445. Kita dah cukup 100 tahun dah dengan jatuhnya 1924, jatuhnya Khilafah Osmaniyah. Dulu tuan-tuan, 100 tahun dulu atuk-atuk kita tuan, orang Islam hidup ada naungan. Orang Islam hidup ada khalifah. Orang Islam duduk di Melaka, zaman Melaka tuan-tuan, khalifah kita di Turki, Osmaniyah. Syekh Wan Daud Fatani yang mengarang 58 buah kitab tuan-tuan. Alimnya Syekh Wan Daud Fatani mengaji agama 42 tahun. Dia mengatakan di 37 tahun dia mengaji agama, dia dapat 7 gelaran. Masa tu jadi imam di Masjidil Haram. Dia dapat 7 gelaran macam hari ni Sultan Selangor, Sultan Pahang bagi gelaran. Yang bagi gelaran ni tuan Sultan Khalifah Islam. 17 lebih tuan. 7 gelaran. Dia bagi gelaran kepada Syekh Wan Daud Fatani, ulama Nusantara gitu. Cerita tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, itulah dia persiapan yang perlu kita apa dia tujuan dan matlamat kita hidup atas muka bumi Allah SWT, iaitu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dan kalau kita jumpa ayat-ayat Quran tuan, wala zikrullahi akbar. Hendaklah kamu mengingati Allah SWT dengan ingatan yang besar. Hendaklah kamu mengingati Allah dengan ingatan yang banyak. Berzikir kepada Allah ni kena banyak tuan-tuan. Adapun orang-orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak mengingati Allah kecuali bilangan yang sedikit. Ingatan saya tuan-tuan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 33, 34. Itu basic. Itu kalau tertinggal apa kena buat upgrade, itu basic. Jadi dah level kita tu upgrade lah. Selawat 300 kali. Ada sahabat ni, Ustaz, alhamdulillah saya dah selawat Ustaz, sebab dia beli tasbih. Sekarang tasbih canggih tu, tasbih yang biasalah, yang biasa-biasa tu kan digital kat tangan tuan. Tapi kita punya jumlah tu tak upgrade tu. Itu masalah. Upgrade 300 naik 1000. Satu sahabat, subhanallah Ustaz, saya boleh baca. Hari kerja dia dapat. Duduk Seremban, kerja kat KL tuan, dia baca Suratul Ikhlas. Dapat baca 300 kali. Ni kita upgrade tuan. Zikir. Sebab apa Allah SWT sebut, jangan kamu jadi seperti mana orang-orang yang lupakan Allah SWT kesannya. Fa'ansahumullah, maka Allah SWT akan lupa kepada diri kamu. Jadi kita nak ingat Allah tuan. Jadi kita ingat Allah tuan, maka kita ikut Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, dan kita ikut orang yang cinta Nabi, orang alim ulama, para wali yang mencintai Allah dan Rasul dalam amalan-amalan mereka. Sebab tuan-tuan, kita ni umat akhir zaman, alhamdulillah. Tuan-tuan mungkin pernah dengar Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Ratibul Idrus, Hizbul Bahar, Hizbul Nasar, lagi apa? Wirdul Latif, apa lagi? Manzil, Maksurat. Ni apa Ustaz? Ada pula orang hari ni, tak naklah saya nak zikir 33, 4 ikut hadis Nabi SAW. Boleh, bagus. Tadi kesebutan orang soleh tuan, kita kena kenal. Ni duduk kat Bangi tuan. Siapa orang soleh ada kat Bangi ni, Tutup Guru? Siapa orang alim Tutup Guru yang ada di sekitar Selangor ni? Tuan-tuan orang Kedah, tuan-tuan orang Kelantan, balik cuti kat pondok-pondok ada Tutup Guru, orang alim yang sedang uzur, pergi ziarah. Kita kena kenal orang soleh sezaman dengan kita. Confirm dia soleh, kita kena jumpa dia. Dan kita kena kenal, dan kita kena jumpa juga, dan kita kena respect, dan kita kena mengkaji orang-orang sebelum daripada kita. Saya tuan-tuan 3 minggu lepas
dapat peluang pergi ke Batam, Pulau Batam, bawah Batam, lalu tepi Singapura tu naik kapal pergi Pulau Tanjung Pinang. Tuan-tuan kalau rezeki pergi sana. Masjid Asana pun dia boleh rombongan kan, tak nasib tu. Pergi ke Pulau Penyengat, pergi ziarah makam Raja Haji Fisabilillah. Nama masjid Seri Berjaya tu. Tuan ni. Siapa dia? Ini orang alim tuan. Raja Melayu yang alim. Dia lawan Belanda pada tahun 1784, lebih kurang tuan. Cek balik dalam Google tu. Lawan Belanda 3-4 kali masa lawan Belanda dengan tentera orang Melayu, orang Islam lawan dengan Belanda. Kuat tak kuatnya ulama-ulama kita, raja-raja kita dulu tuan melawan musuh-musuh Allah SWT ni. Tangan kanannya ada badik, satu senjata orang Melayu lawan badik, dan tangan kirinya kitab Dalailul Khairat. Saya bukan cabarlah, saya nak tuan-tuan cuba cari kitab Dalailul Khairat. Tuan-tuan orang masjid ni siapa pernah pegang dan pernah tengok kitab Dalailul Khairat? Kitab Dalailul Khairat kitab apa? Kitab apa? Kitab salawat. Di tengah berlawan dia punya cintanya kepada Rasulullah, berjuang bersiap. Meninggalnya dalam kitab, pegang kitab banyak, masih lagi dalam keadaan berselawat kepada Nabi SAW, mati syahid. Dia banyak cerita sampai tuan-tuan, punyalah marah Belanda dengan dia, lawan dekat Teluk Tapang. Mati syahid, bawakan jenazah ni nak bawa ke Jakarta, Betawi, ikut jalan laut, meletup kapal tu tuan, dan jenazah diselamatkan oleh saudara dia, kawan keluarganya bawa ke Pulau Penyengat. Pulau Penyengat tu tepi Tanjung Pinang. Saya duduk satu hari tuan-tuan di Tanjung Pinang tu, adalah orang Indonesia lah cakap Indon. Pergi Pulau Penyengat tuan-tuan, ya Allah, cakap macam orang Johor. Ya Allah, aku berada kat Malaysia, kat Indonesia tuan, 3,000 orang pulau tu, cakap Johor. Dia punya level, ini orang Johor kan. Orang Melayu tu, orang kita. Tapi orang Indonesia lah. Subhanallah tuan, makam Raja Haji Fisabilillah. Kemudian ada terus cucunya Raja Ali Haji. Itu cucunya tuan-tuan yang buat nasihat Gurinam 12. Nasihat untuk para ulama, para pemimpin umat Gurinam 12 tu, boleh Google tu, bagus Gurinam 12. Dan itu Maulid Melayu tuan-tuan. Ini kita dengar di kitab-kitab Maulid daripada Yaman, Simtud Durar, Maulid Dibai. Rupanya orang Melayu kita punya cinta ni. Ada satu Maulid Melayu. Maulid orang Melayu kita, ulama kita tulis dalam bahasa Melayu kerana cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW. Jadi kita kenal lah. Jadi ulama-ulama kita tu tuan, mereka ni hidup beramal. Mereka ni lebih tahu Quran dan Sunnah daripada kita orang alim. Mereka beramal, jadi mereka ni ada amalan-amalan mereka. Maka datang anak-anak murid minta, Tok Guru bagilah amalan. Jadi amalan tu datang Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Ratibul Idrus. Itu adalah susunan zikir daripada Quran dan Sunnah, disusun oleh ulama-ulama, orang-orang yang hampir kepada Allah. Jadi macam kita ni tuan, kita tumpang barakah mereka. Kita baca zikir-zikir mereka, kita hadiahkan Fatihah kepada mereka tu. Kita baca-baca zikir-zikir mereka. Itu kita ada hubungan roh dengan orang-orang soleh. Nanti kerana bila kita mati nanti, kita nak bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan Nabi SAW. Boleh tuan-tuan nak amalkan maksurat, boleh manzil, boleh kawan-kawan sibtaling manzil, tuan-tuan boleh amal. Kalau dapat sanad lagi bagus, dapat daripada guru-guru yang ada sanad, ambil Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Tuan dalam di IKIM tuan dulu lepas asar ada Hizbul Bahar, setiap zikir-zikir tuan jadi kena zikir, kena ada amalan, kena upgrade. Kita dah dunia dah semakin dahsyat, semakin fitnah, semakin dahsyat ni, upgrade. Kalau tak, Allah SWT akan lupa kita. Dan ini dah ciri-ciri ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi tuan kena banyak zikir. Dapat 300 naik 1000. Tuan-tuan akan rasa tuan-tuan. Saya pernah sebut tuan, zikir Allahumma salli Muhammad, tuan zikir 1000 kali, tuan-tuan hanya memerlukan 17 minit. Tutup handphone, letak jauh handphone tuan ni, ambil wuduk semua, taubat, duduk tutup tuan. Pakailah di zikir canggih ke, pakai tasbih biasa ke, tuan. 17 minit ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Lepas tu tuan akan rasa macam mana? Kekuatan untuk melakukan benda baik, lemah dorak cetong untuk buat dosa. Pasal apa? Banyaknya salawat, barakahnya.
salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang seterusnya, ayat akhir, tidak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni surga, kerana penghuni surga humul faizun, orang-orang yang mencapai kejayaan. Jadi tuan-tuan, kita semua nak ke ending yang baik. Nabi SAW sebut al-a'malu bil khawatim. Amalan itu ditelik pada apa yang ada penghujungnya. Kita tak tahu penghujung kita bagaimana tuan-tuan. Maka sebab tuan-tuan, dan kita tak tahu, mungkin kita meninggal dalam majlis ilmu, meninggal dalam masjid, meninggal dalam keadaan bersujud, kita nak meninggal macam tu. Duk follow hari ni, tuan ada dengar tak? Tahun lepas ada, tahun ni yang meninggal dalam keadaan ihram. Orang Malaysia ada tak tahu ni meninggal dalam keadaan ihram? Hanya dalam keadaan ihram tu meninggal. Tahun lepas ada seorang. Sebab saya pergi haji tahun lepas, 2 orang meninggal. Seorang tu dalam keadaan ihram. Orang Perak tuan ni. Subhanallah, tukang masak, seorang yang ni Maulana Helmi punya kawan. Satu tahun ni tak pasti, tak dengar cerita, tanya kawan ni pergi. Allahu Akbar. Meninggal dalam keadaan ihram. Mati-mati yang baik ni. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu ending, dan kita nak mati kita dalam keadaan mati yang baik, yang menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, sebab tu kena banyak berdoa. Wa kana Nabi SAW, kata Imam Nawawi, yuksiru bihadza doa. Nabi SAW sendiri memperbanyakkan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Tuan-tuan, hari ni punya zaman tuan ni, medsos macam-macam isu tuan ni. Selain berdoa, kita kena ambil doa ni, amalkan setiap masa. Kita kena duduk dengan majlis ilmu, mengaji tuan, mengaji kitab-kitab kuning, mengaji kitab, urus balik ilmu-ilmu fardu'ain kita, tauhid kita, akidah kita, fiqh kita, tasawuf kita. InsyaAllah tuan, kita akan tahu mana yang benar, mana yang sebaliknya. Kalau jangan nak layan sangat alam yasar, teruk kita tuan-tuan ni, terbalik apa yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kita tuan, amalan yang ditunjuk oleh ulama-ulama kita tuan, yang mereka mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, itulah sedikit tuan-tuan yang disebutkan tuan-tuan. Poinnya yang pertama, takwa kepada Allah SWT. Takwa ialah mengerjakan segala perintahnya, suruhannya, dan meninggalkan segala larangan Allah SWT. Seterusnya, memerhatikan persiapan diri sendiri dalam melakukan amalan-amalan ibadah menuju Allah SWT. Tuan-tuan, satu perkara yang menarik untuk disebutkan juga tuan-tuan, patik balik solat-solat kita yang dah tertinggal. Banyak hari ni banyak buat amalan, buat sunat-sunat, kita lupa tuan-tuan. Sebenarnya kita balik masa kita dah balik ni, kita dah balik dulu tuan, mak ayah kita duduk teguh, kita semayang sampailah kita dalam keadaan dapat kekal semayang solat 5 kali sehari semalam. Cuba cek balik berapa lama ni, 5 tahun, 10 tahun tuan. Maknanya kadang kita semayang 4 kali sehari semalam, okey lah, okey lah. Jadi tuan-tuan, cadangannya tuan, ambil kita A4, kita sendiri kira tuan, minta taubat, minta petunjuk Allah, kita kira agak-agak berapa semayang aku tinggal. Kita dapat jumlah tuan-tuan, setahun kira semayang zuhur, semayang sebulan kali sehari tuan, kita kira dapat satu jumlah. Habis saja semayang subuh, mungkin malu sikit, habis semayang subuh tuan, pergi belakang, pergi semayang qada, naik 2 rakaat sendiri. Lepas semayang zuhur, naik 4 rakaat. Setiap kali semayang tuan, kita buat sampai jumlah yang dijangka kita pernah tinggal tu telah selesai. Itu kena buat. Ini banyak orang buat semayang sunat, dia lupa, dan sama dia berhutang kepada Allah, dan hutang kepada Allah itu lebih afdal untuk dilunasi. Yang seterusnya tuan-tuan, poin kita ialah jangan lupa kepada Allah SWT. Nanti Allah SWT akan lupa kepada kita. Allah tak bagi rahmat, Allah tak bagi barakah. Kita berasa buat kerja-kerja tuan-tuan, tapi kita lupa Allah. Kita tak banyak zikir, kita tak buat apa yang Allah suruh, Allah lupa kita. Kita rasa kita nak bangunkan negara, nak bangunkan bangunkan keluarga, tapi tak dapat rahmat dan berkah kepada Allah. Sebab apa? Allah suruh kau tak buat. Yang Allah perintah kita tak buat, yang dilarang kita tak Dan yang terakhir tuan, yang seterusnya, beware tentang sifat-sifat orang-orang fasikun, iaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah namun sedikit. Dan yang terakhir, hanya ada 2 ending, sama ada menjadi penghuni syurga ataupun
Tuan sebenarnya jemaah Allah SWT, mudah-mudahan kita mendapat sedikit peringatan dalam tausiah pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan insya-Allah. Insya-Allah, maaf qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolongkan kami, masukkan kami ya Allah sekalian hadir, kategorikan kami ya Allah di kalangan orang-orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Kurniakan kami ya Allah kekuatan agar kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan masyarakat ya Allah. Ya muhawwilul ahwal, ya muhawwilul ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil ahwal, sinin ba'da sinin wa awaman wa ba'da awam, bi barakati ayami tasyrik ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la matudahu ya Allah, wa bi fadlika bi judika bi karamika ya karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu minkum.